Selamat petang, salam sejahtera. Terkait dengan pengampunan Diraja Najib, ini yang patut Najib lakukan dengan segera, yaitu mahukan Najib mengaku bersalah ke atas semua kes dan semua perbicaraan yang sedang dihadapinya. Mungkin kamu terkejut, kenapa aku kata begitu? Hal ini kerana ia berkaitan dengan tidak mudah untuk Najib dapatkan pengampunan Diraja. Ramai orang kata Najib mungkin akan dapat pengampunan Diraja dalam masa yang terdekat. Namun semua pemerhati politik dan juga semua orang yang mengikuti keputusan terkini tentang pengampunan Diraja itu sepakat mengatakan tidak mudah dan hampir mustahil untuk Najib diampuni pada tahun ini. Makna kata Najib bakal meringkuk di penjara tidak kurang daripada setahun atau 2 tahun lagi. Saudara penonton sekalian, Speaker Dewan Parlimen atau Parlimen Azhar Azizan Harun telah mengesahkan Najib Razak telah memfailkan petisyen bagi memohon pengampunan Diraja atas pemenjaraan 12 tahun yang kini diterimanya. Sehubungan dengan itu, katanya lagi, status Najib sebagai ahli parlimen pekan tidak terlucut dan kekal sehinggalah permohonan pengampunannya dibereskan. Tambah beliau lagi, Najib hanya akan kehilangan statusnya sebagai ahli parlimen pekan sekiranya permohonan pengampunan Diraja itu ditolak. Ada penganalisis politik juga mengatakan bahawa sehingga kini Najib masih lagi layak menjadi ahli parlimen kerana masih lagi menuntut pengampunan Diraja itu. Persoalannya ialah, adakah Najib masih menerima gajinya sebagai ahli parlimen, allowance-allowance-nya yang berkaitan ahli parlimen? Sekiranya itu yang berlaku, timbul tanda tanya, adakah Najib makan gaji buta kerana tidak dapat melaksanakan tugasnya lagi dari dalam penjara? Bagaimanapun, saudara penonton sekalian, memandangkan petisyen pengampunan telah difailkan oleh Najib di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 2 September 2022 yang lalu, yaitu dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Persekutuan. Maka kuat kuasa kehilangan kelayakan Najib sebagai ahli parlimen hanya akan bermula sebaik sahaja petisyen pengampunan itu dibereskan jika petisyen ditolak. Persoalannya, bila kita akan ketahui petisyen itu ditolak ataupun diterima, ini bermakna status Najib sebagai ahli parlimen pekan pada masa ini tidak berubah dan akan hanya dimuktamadkan apabila petisyen pengampunan itu dibereskan. Dalam hal yang berkaitan, ramai yang bertanya, adakah ini bermakna Najib mungkin akan bebas dalam waktu terdekat ini? Ikuti terus ulasan ini sampai habis supaya kamu faham mengapa Najib harus mengaku bersalah baru mungkin boleh diampuni oleh Diraja. Sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Negara, petisyen pengampunan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari setelah mahkamah paling tinggi di Malaysia, yaitu Mahkamah Persekutuan, membuat keputusannya. Tetapi tiada had masa bila pengampunan itu mesti diberikan. Keputusan mengenainya akan diputuskan oleh lembaga pengampunan di mana yang di-Pertuan Agong adalah pengerusinya. Boleh jadi lembaga pengampunan hanya akan bersidang 2-3 tahun atau 5-6 tahun akan datang. Tetapi memetik kenyataan bekas Perdana Menteri, bekas Peguam Negara, memetik kenyataan bekas Peguam Negara Abu Talib Othman sebelum ini, pengampunan biasanya hanya diberikan setelah pesalah menjalani 2/3 daripada hukuman yang telah disabitkan. Makna kata, kalau inilah yang akan dilaksanakan untuk kes Najib, Najib perlu berada di penjara 2/3 daripada 12 tahun. 2/3 maknanya 8 tahun di penjara, barulah Najib mungkin akan diampuni kalau inilah yang berlaku dalam kes Najib.
Ini bermakna dalam kes Najib, tiada pengampunan, tidak mungkin pengampunan diberikan dalam waktu yang terdekat ini kerana beliau belum pun sampai sebulan menjalani hukumannya. Tetapi sehingga kini kita sudah ketahui pelbagai jenis drama yang berlaku. Antaranya, sakit Najib makin bertambah-tambah, ubat pula disalahkan, ubat pula jadi masalah, ubat pula yang jadi salah. Jika tiba-tiba diampunkan dan diberi pembebasan, kesan buruknya ialah seolah-olah keputusan mahkamah yang mengekalkan hukuman 12 tahun penjara telah tidak dihormati. Selain daripada itu, seperti yang dikatakan oleh Presiden Majlis Peguam Malaysia, Chia, beliau mengatakan, ini akan menjadi duluan Presiden kepada kes-kes lain, yang mana amat berbahaya kepada sistem kehakiman dan undang-undang Malaysia, kedaulatan Malaysia, sekiranya menjadi satu duluan, yang mana akan digunapakai oleh orang-orang yang akan terbelakang nanti. Kalau Najib dibebaskan tak sampai sebulan di penjara, orang lain juga boleh menuntut baru beberapa hari dah memohon pengampunan diraja. Itu maksud duluan. Berbahaya menurut Presiden Majlis Peguam Malaysia. Sebarang keputusan berkaitan pengampunan oleh Agong bukan atas kapasiti baginda secara peribadi, tetapi melalui lembaga pengampunan yang turut dianggotai Perdana Menteri, Peguam Negara, Menteri di mana pesalah menjalani hukuman, dan beberapa orang lagi yang dilantik oleh Agong. Di waktu yang sama juga, mahu tidak mahu, apa-apa keputusan tetap terikat dengan peruntukan undang-undang dan ketetapan perlembagaan negara. Jadi, jangan risau atau bimbang dengan pemfailan petition itu. Ia tidak menggambarkan pengampunan akan diberikan dalam waktu terdekat ini atau dilakukan dalam tempoh 14 hari. Saudara sekalian, Najib bakal dibebaskan tidak lama lagi? Tidak mungkin. Cuma peruntukan perlembagaan menetapkan begitu, yaitu jika ingin memohon pengampunan diraja bagi mengekalkan status ahli parlimen terlucut, ia hendaklah dilakukan dalam tempoh 14 hari. Namun, lembaga pengampunan tidak terikat dengan tempoh masa tertentu untuk memberi pengampunan atau membuat keputusannya. Berkaitan kes Najib, khususnya, memberi pengampunan diraja dalam waktu terdekat turut terhalang kerana beliau masih mempunyai 4 kes lagi yang sedang dibicarakan di mahkamah. Ikuti terus ulasan ini kerana bermula saat ini, dengar baik-baik. Ini sebabnya Najib mungkin perlu mengakui semua kes tersebut sebagai bersalah. Mengapa? Ikuti dengar baik-baik. Berkaitan kes Najib, khususnya memberi pengampunan diraja dalam waktu terdekat turut terhalang kerana beliau masih mempunyai 4 kes lagi yang sedang dibicarakan di mahkamah. 4 kes itu ialah penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB, salah guna kuasa untuk meminda laporan audit, pecah amanah ke atas harta kerajaan Malaysia berjumlah RM6.6 bilion berkaitan bayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC dan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC sebanyak RM27 juta. Dalam hal ini, lembaga pengampunan, bagaimana lembaga pengampunan mahu memberi pengampunan jika Najib masih ada kes yang belum selesai lagi? Jika didapati bersalah lagi selepas ini dalam semua kes yang dihadapinya, sedangkan pengampunan hukuman berkaitan SRC internasional katalah sudah diberikan, apakah selepas itu lembaga pengampunan perlu memberi pengampunan sehingga 4 kali lagi kepada Najib? Lawaklah pula jadinya asik-asik kes Najib saja hendak diampunkan oleh Agong. Paling rasional lembaga pengampunan harus bersidang ialah setelah Najib selesai dalam semua kes mahkamahnya serta
setelah menjalani sebagian besar daripada tahun hukumannya yang diterima dan telah diberikan oleh mahkamah. Atau jika mahu cepat, Najib mesti mengakui atau mengaku bersalah atas keempat-empat kesnya yang belum selesai itu, dan kemudian setelah semua hukuman dirangkumkan serta menjalani kehidupan di penjara selama beberapa tahun, ketika itu mungkin ada kewajaran untuk lembaga pengampunan memberi pengampunan kepada Najib. Tetapi, sediakah Najib mengaku bersalah atas semua kes itu yang ia dengan sendirinya bermakna beliau mengakui secara keseluruhan penglibatannya dalam skandal 1MDB? Ditulis oleh Sahabuddin Hussein, diubah suai oleh Nazilin Unity. Sekian, kita jumpa lagi. Tidak mudah untuk pengampunan Diraja Najib. Bye-bye.